Apabila berlaku bencana, contohnya kejatuhan ekonomi besar-besaran di seluruh dunia, ketika itu jika kita baru nak tanam pisang, ubi kayu, ternak itik, seperti agak terlambat kerana ia memerlukan masa berbulan-bulan untuk menuai hasilnya ya. Jadi sementara kita menunggu berbulan-bulan tu, kita perlukan bekalan makanan. Jadi bekalan makanan yang paling penting pertama adalah karbohidrat, kedua adalah protein dan seterusnya vitamin-vitamin. Jadi bekalan karbohidrat yang paling utama sekali adalah beras. Bagi satu orang dewasa, untuk 1 tahun kita hanya perlukan 3 kampit beras, 1 kampit 10 kilo. Itu jika kita makan secara catuan. Tapi mengikut pengalaman saya pada tahun 2012 dulu, saya pernah buat kajian beli bekalan beras untuk 5-6 bulan. Tapi pada bulan ketiga, kutu beras telah mula menghurung banyak ya di dalam kampit beras tersebut. Maka saya telah mengkaji di YouTube, saya dapati cara menyimpan beras yang paling efektif ialah dengan cara menyimpan di dalam botol. Tak kisahlah botol kaca atau botol plastik, yang penting kita masukkan ke dalam botol sehingga penuh, ketuk-ketuk sampai tak ada ruang udara lah. Sebenarnya ada sedikit ruang udara. Dan dia boleh bertahan bertahun-tahun ya. Dan jika kita letak oxygen absorber dan juga moisture absorber yang menyerap oksigen dan juga kelembapan, yang mana kita boleh beli di Lazada, Shopee dengan harga yang murah tu, kita masukkan sekali dalam botol ni, maka ia dikatakan boleh bertahan sehingga 30 tahun. Bayangkan ya, kalau untuk kita seorang setahun 3 kampit beras 10 kilo. Kalau kita beli 30 kampit beras yang baru berharga beratus-ratus ringgit, kita boleh survive selama 10 tahun. Yang contohnya beras dalam botol ni saya telah simpan sejak tahun 2017, seingat saya dah 3 tahun lah. Kalau kita buka, okey, nampaknya ia masih dalam keadaan yang cantik dan boleh dimakan. Dan ketika saya isi masa tahun 2017 ke dalam botol ni dulu, ada juga dalam 3-4 kutu beras. Tapi sekarang dia dah mati. Kenapa? Sebab dah tak ada oksigen dan juga kelembapan. Sebab dia padat ya, saya isi padat. Walaupun saya tak letak pun oksigen absorber dan juga moisture absorber. Tapi kalau letak lagi baguslah. Ini adalah moisture absorber. Dan ini adalah oxygen absorber. Perkara pertama sekali yang kita perlu sediakan adalah sumber air bersih. Sebagai contoh, saya telah menyediakan beberapa tangki air yang besar. Contohnya tangki air ini berkapasiti 600 gallon ataupun bersamaan dengan 2,700 liter air. Harga sekarang dalam RM700 lebih. Tapi saya beli ni ketika tahun 2007. Ketika itu masih murah, dalam RM450 saja. Dan seperti saya ada 4 tong besar seperti ini. Jika bekalan air paip terputus lama ya, kita boleh menggunakan simpanan air ini, dan juga kita boleh menambah simpanan air ini dengan melalui air hujan. Kita kena buat satu tempat takungan air hujan yang akan disalur terus masuk ke dalam tangki ini. Buat masa ini saya belum lagi pasang takungan saluran air hujan tu, dan jika saya telah pasang, saya juga akan meletakkan satu filter untuk menapis sebarang kotoran daripada bumbung.
telaga air bawah tanah sebenarnya adalah sumber air yang lebih efisien berbanding air hujan. Kerana sumber airnya hampir tidak terhad. Tapi sehingga kini saya tidak dapat mencari syarikat yang boleh buat telaga air di mana menggunakan pump manual, bukan menggunakan pump elektrik. Kebanyakan syarikat-syarikat yang saya hubungi semuanya hanya boleh membina telaga air menggunakan pump elektrik. Jadi sesiapa tahu syarikat yang boleh membina telaga air menggunakan pump manual, tolong beritahu saya. Kita jangan sesekali menyangka air hujan bersih dan selamat diminum, terutama yang turun daripada bumbung. Kerana itu, kita memerlukan penapis air untuk menapis air hujan itu sebelum kita minum. Jadi, penapis yang saya syorkan adalah penapis dari syarikat H2Go bottle. Boleh layari h2go.global. Yang saya beli ni adalah penapis yang kecil. Sebenarnya ia lebih sesuai untuk camping, di mana ia boleh menapis hanya 1000 liter air. Tapi kawan saya ada beli yang boleh menapis untuk 20,000 liter air, di mana kita boleh pakai bertahun-tahun. Kita cuba baca sini. Dia boleh digunakan untuk menapis smallest bacteria and virus without the use of electricity and chemicals. Inilah penapisnya yang menggunakan nanotech. Tak perlu guna elektrik. Hanya masukkan air hujan ke dalam botol ini. Kemudian kita tekan keluar air dan boleh diminum. Berikut adalah nama, alamat dan nombor telefon syarikat yang menjual penapis air ini. Penapis air ini banyak diedarkan di pedalaman Sarawak kerana di sana tidak ada bekalan air paip. Ini adalah post Facebook saya pada tahun 2017, di mana kawan saya dan saya telah pergi ke pejabat yang menjual penapis air ini, yang mana penapis air ini juga digunakan oleh tentera Amerika Syarikat. Ia adalah military grade portable unpowered water filtration device. Satu tong penapis air ini berharga 1,700 pada ketika itu, dan penapis di dalamnya boleh ditukar ganti. Penapis di dalamnya berharga RM700 pada ketika itu. Ia boleh menapis sehingga 20,000 liter air. Kalau nak yang jenis besar lagi, yang belakang sana tu, yang warna kuning tu, tangki, boleh menapis mungkin 100,000 liter, saya pun tak pasti. Jika anda beli penapis ini, jangan gunakan dia selagi tidak perlukan. Kerana jika dah guna sekali, jangka hayatnya adalah 10 tahun. Kemudian anda perlu menukar penapis di dalamnya lagi. Oleh kerana di Malaysia ini tanah yang sesuai untuk tanaman padi sangat sedikit. Jadi jika kawasan anda jauh daripada sawah padi, wajiblah anda menanam ubi kayu. Tanaman ubi kayu ini sangat mudah, 9 bulan dah boleh tuai ubi kayu di dalam tanah tu. Dan ia juga memang boleh dikatakan bebas penyakit lah. Pisang adalah sangat penting apabila sumber karbohidrat utama seperti padi, beras dan juga ubi kayu tidak ada atau kekurangan. Kerana pisang mempunyai jumlah karbohidrat yang agak tinggi juga, di mana mengikut kajian manusia boleh hidup dengan hanya memakan pisang selama 2 tahun dengan keadaan yang sihat. Pisang juga adalah salah satu tumbuhan yang tahan penyakit, terutamanya pisang tanduk, dan yang paling penting ia mudah tumbuh. 9 bulan tanam, ia dah mengeluarkan hasil. Ini adalah reban itik telur. Bagi sumber protein yang paling mudah sekali untuk kita ternak adalah itik telur. Pastikan reban ini dalam keadaan yang redup, kerana
itik akan uh, menetas, bertelur dengan mudah bila keadaan yang sejuk. Dalam situasi zaman darurat, ketika makanan ternakan tidak ada dijual, yang kebanyakannya diimport dari luar negara, itik kita perlulah mencari makan sendiri ya. Sebab itu kita perlu menyediakan kawasan berumput yang seluas mungkin lah, di mana kita perlu memagar, buat pagar setinggi 2 kaki saja. Bila pagi-pagi kita lepaskan itik telur tu keluar, pagar kita buat di sini tutup supaya itik tu berlegar di satu kawasan saja, tidak keluar daripada kawasan kita. Dan bila dah petang, kita masukkan balik halau ke dalam reban. Itik-itik ni akan makan rumput-rumput ni tanpa perlu kita beri sebarang dedak. Pemilihan itik telur ni kerana ia adalah unggas yang paling tahan penyakit. Saya ada pengalaman menternak ayam kampung, itik serati dan itik telur secara kecil-kecilan. Mengikut pengalaman saya, ayam sangat mudah kena penyakit berak kapur contohnya, semua mati sekejap saja. Kalau itik, sama ada serati atau itik telur, ia memang tahan lasak ya, walaupun dengan penjagaan yang minimum. Di mana ada beberapa itik saya yang saya tak sembelih selama 4 tahun masih hidup. Dan ia boleh bertelur walaupun tidak ada jantan. Cumanya kalau telur yang tidak ada jantan itu, telur itu tidak boleh menetas, cuma kita boleh makan saja. Tapi saya tak galakkan ternak itik serati kerana ia boleh terbang. Sedangkan pagar yang saya syorkan tadi cuma 2 kaki. Itik telur dia tak boleh terbang. Anda belilah itik telur yang telah berusia dalam 4 bulan. Kemudian kalau ada 60 ekor, yang mana majoritinya betina, 60 ekor purata setiap hari boleh menghasilkan kira-kira 15 biji telur. Cukup untuk keluarga anda 5 orang. Berkenaan menanam pokok buah-buahan, ia bukanlah boleh dibuat makanan ruji kerana ia hanya mengeluarkan buah pada musim-musim tertentu sahaja. Antara yang boleh ditanam adalah ciku, mangga, cempedak. Ciku ni salah satu kelebihannya, walaupun dia dah besar, tapi kalau kita tak petik pun dia tak busuk. Boleh tahan lama, dia keras je. Bila kita dah petik, 3 hari baru dia lembik dan boleh dimakan. Betik juga adalah antara tumbuhan buah-buahan yang mudah tumbuh ya. Selain daripada menjadi buah, ia juga boleh dibuat sayur, iaitu buah dia sendiri boleh dibuat sayur, bunga dia pun boleh dibuat sayur. Seeloknya kita tanam di sebelah tempat kumbahan. Ia menjadi baja semula jadi. Nampak pokok ni begitu segar tinggi. Jadi tumbuhan sayuran pula selain daripada pucuk ubi kayu dan juga bunga betik dan juga buah betik itu sendiri, antara sayuran yang mudah tumbuh, sayuran ulam-ulaman iaitu seperti ulam raja. Ini dia ulam raja, memang tumbuh liar, begitu liar sekali. Bendi juga boleh ditanam tetapi dengan sedikit penjagaan. Cili padi juga amat mudah dijaga, tidak seperti cili besar. Cili padi ni dia ada musimnya. Bila dia berbunga, berbuah banyak, kemudian dah tak ada buah, bunga-bunga, daun-daun menggugur, macam nak mati. Lepas tu dia hidup balik, berbuah balik, bertahun-tahun tak mati. Kangkung juga sangat mudah membiak. Tapi saya tidak ada kangkung di sini. Saya dah musnahkan. Yang ada di sini adalah daun selum. Daun selum dan kangkung ni dia tumbuh liar di parit-parit.
Terutama daun seledom ni memang saya sukalah. Bau dia memang semerbak, harum. Tumbuhan penyedap masakan adalah bunga kantan ya. Sebenarnya dulu tempat ni rimbun kerana bunga kantan ni lebih sesuai tempat yang agak redup dan juga lembap. Bila redup dan lembap barulah ia banyak akan tumbuh bunga-bunganya ya. Antara tumbuhan rempah lain adalah daun kari. Ia sangat mudah ditanam ya. Tumbuh liar. Kita juga ada limau purut. Tapi segala jenis limau ni memang mengikut pengalaman saya sukar diuruskan, ditanam dan mudah mati. Daun pandan juga mudah ditanam. Kelapa salah satu tumbuhan yang utama juga. Ia seeloknya ditanam di berdekatan dengan sumber air, iaitu di tepi parit ya. Dia ada banyak khasiat lah. Memberi tenaga kepada manusia dan paling penting sekali sumber masakan Melayu ya. Kita perlukan kerisik, minyak kelapa. Ia menyedapkan masakan, di mana dalam musim darurat pun kita mahukan makan yang enak-enak kan. Serai juga jangan lupa ya. Ini amat penting bagi masakan di Nusantara. Serai ni ada dua jenis, serai biasa dan juga serai wangi. Jadi itulah antara tumbuhan yang penting ya. Kita juga boleh tanam pelbagai jenis lagi tumbuh-tumbuhan yang lain jika kita ada ruang tanah yang cukup. Buah nona. Di Malaysia ni kita tak perlu risau lah tentang minyak masakan kerana memang ada beribu-ribu hektar ladang kelapa sawit di sekeliling kita ya. Perlukan garam dan gula, itu macam juga Ana dan Mastura perlukan ente. Mastura sengaja taruh garam dalam ini gari, ente sudah marah, mengamuk. Tadi muka cantik, sekarang sudah buruk. Sekarang ini ada gula, ente makanlah semua, makanlah. Makanlah, cikik lah kasih habis. Mastura, ente banyak pandai lah Mastura. Ini hari ente sudah main sama orang tua lah. Ana menyuka. Penduduk di pedalaman perlulah mendapatkan bekalan garam dari penduduk di pinggir laut. Bagaimanapun, proses membuat garam secara tradisional besar-besaran ini hanya boleh dilakukan di kawasan yang mempunyai musim kemarau yang panjang seperti di Kelantan dan Patani. Bagaimanapun, penduduk di tempat lain seperti di pantai Selangor perlulah memproses air laut menjadi garam secara kecil-kecilan dengan cara merebus. Proses ini sama dengan proses menjadikan air tebu menjadi gula. Oleh itu, tebu juga perlu ditanam secara besar-besaran. Di saat dunia mengalami kekurangan ubat-ubatan moden kerana pengeluaran terganggu atas pelbagai faktor, jadi kita harus bergantung kepada ubat-ubatan tradisional yang berada di sekeliling kita. Oleh itu, saya sangat menghormati penulis buku ini, iaitu Ong Hian Choi. Dia ni penyelidik di sebuah universiti dan juga dia telah pergi tinggal bersama orang-orang asli di hutan simpan belum rainforest di Perak, di mana dia mempelajari dari orang-orang asli itu
tentang cara membuat ubat-ubatan bagi pelbagai jenis penyakit menggunakan tumbuhan di sekeliling kita ya. Jadi sebenarnya ada beberapa lagi siri buku, tapi saya cuma dapat jumpa yang ini saja. Tapi tak apalah, ini pun sudah cukup bagus. Saya beli di MPH Bookstore. Profesor Dr. Ong Hian Chui. Okey, kita ambil contoh di sini. Di sini ada mangga ya. Contohnya mangga, dia beritahu mangga morfologi dia apa, kandungan karbohidrat, protein, info-info tentang mangga dan juga khasiat makanan, di mana biji dia direbus, buah masak untuk apa, daun muda untuk apa. Dan juga kita dapat lihat sini khasiat ubatan ya. Biji dia, air rebusan diminum untuk rawatan demam atau batuk yang berpanjangan, cirit-berit. Buah belum matang, dipotong berkeping-keping, dikeringkan. Dia beritahu ya cara-cara nak buat ubat tu. Daunnya bagaimana dibakar sehingga hitam, bla 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 bla. Diminum untuk menyejukkan badan. Jadi banyak tumbuhan di sekeliling kita ni sebenarnya ada khasiat yang kita tak tahu ya. Kerana setiap tumbuh-tumbuhan itu ada bahan aktif yang tertentu, yang bahan aktif tu digunakan untuk membuat ubat-ubatan moden juga. Terima kasih kerana sudi menonton video saya ini. Jika ada sebarang kesilapan atau cadangan, bolehlah komen kepada saya. Assalamualaikum.